sekitar sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga hewan. Namun, tahun demi tahun, alam sekitar kita semakin tercemar disebabkan oleh setengah pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pencemaran, seperti pelepasan asap kilang secara berlebihan, pencemaran sumber tanah dengan pembuangan sampah sarap di daratan, dan pembuangan bahan kimia di atas permukaan tanah. Selain itu juga pembakaran secara terbuka dan penebangan pokok secara haram dan berlebihan. Selamat sejahtera, saya Rina Wisamotiboy bersama-sama dengan rakan saya Britney Samaswar, Marcelina Anak Ele, dan Nur Farzana Muhammad Saifullah dari kelas UL 02302 kelas tarian alam sekitar section 1 2022-2023 semester 1. Pada video kali ini, kami akan membualkan tentang pencemaran alam sekitar, the environment pollution. Tahukah kalian apa itu pencemaran alam sekitar? Pencemaran itu merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingga haba, cahaya, dan tenaga di dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesehatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Seterusnya ialah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan, atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Pencemaran bunyi biasanya berlaku apabila bunyi melebihi 80 desibel. Kebanyakan sumber pencemaran ini berlaku di luar rumah seperti sistem pengangkutan. Seterusnya ialah pencemaran udara. Sesuatu keadaan yang melibatkan kehadiran praktikal terampai, habuk, debu, jelaga, gas pencemaran karbon dioksida dan sulfur dioksida ke ruang udara yang boleh memudaratkan kualiti udara bersih, ketidakselesaan organisma hidup serta merosakkan alam sekitar atau memudaratkan kesehatan hidupan bumi. Yang terakhir ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah berlaku disebabkan tumpahan minyak dan sisa kimia yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur untuk segala jenis aktiviti pertanian. Pencemaran tanah juga boleh berlaku akibat lapisan tanah hasil daripada aktiviti penggondolan bukit juga disebabkan oleh pencemaran tanah. Faktor-faktor pencemaran air. Yang pertama ialah pembuangan sampah sarap. Punca utama yang dapat dilihat secara zahir adalah berlakunya pembuangan sampah sarap oleh individu yang tidak bertanggung jawab ke dalam sungai. Pembuangan sisa-sisa kimia daripada kilang. Pencemaran juga berlaku akibat daripada pembuangan sisa-sisa kimia daripada kilang-kilang berdekatan tanpa sembarang tapisan. Aktiviti pembelakan yang mengakibatkan lapisan tanah. Aktiviti pertanian seperti membaja terlalu banyak sehingga menyebabkan bahan kimia tersebut mengalir ke dalam sungai berdekatan dan mencemarinya. Faktor pencemaran bunyi. Pertambahan jumlah kendaraan. Kesesakan lalu lintas menimbulkan kebisingan yang berpunca daripada bunyi hon dan enjin kendaraan berat. Aktiviti tapak pembinaan dan kilang yang semakin sibuk. Pembinaan bangunan melibatkan penggunaan jentera dan mesin yang mengeluarkan bunyi yang kuat. Perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat apabila pusat hiburan dan konser memerlukan audio volume yang tinggi menimbulkan keseronokan yang optimum. Faktor pencemaran udara. Industri perkilangan. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon, dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Pelepasan asap kendaraan bermotor. Zaman kini kendaraan adalah keperluan harian dan penggunaan dan pengeluaran kendaraan bermotor pada saban tahun meningkat di atas jalan raya dan lebuh raya. Pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelepasan sampah, pembuangan sampah dan sisa pekerjaan industri, tapak pembinaan dan sisa perladangan dan sisa kebun. Faktor pencemaran tanah. Bahan sintesis terbuat daripada pengolahan manusia bukan dari alam, contohnya plastik, karet, kaleng, dan kaca. Pembuangan sisa toksik dari kilang. Aktiviti manusia menggunakan pembangkit nuklir dapat menimbulkan pencemaran tanah sebab pelimpak nuklir akan menghasilkan bahan radioaktif yang sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia racun. Bencana alam.
Pencemaran tanah juga terjadi karena faktor bencana alam, contohnya banjir dan gunung meletus. Akibat ketika banjir, unsur hara akan kilang terbawa arus sehingga kondisi tanah menjadi tercemar. Kesan-kesan pencemaran. Yang pertama ialah pencemaran air akan menjejaskan kesehatan manusia. Bahan-bahan yang dibuang ke dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air. Manusia juga boleh mendapat penyakit atau mengalami masalah kesehatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar seperti penyakit kulit, muntah-muntah, cerit-berit, dan sebagainya. Sampah sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga akan menggelakkan bakteria terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air dan juga manusia. Dan menjadi kesan kepada kualiti air. Bahan-bahan toksik yang dibuang ke dalam sungai akan memberi kesan kepada gitaran makanan kehidupan di dalam sungai dan tasik seperti rumpai, ikan, kura-kura, dan lain-lain. Bahan-bahan toksik yang bercampur dengan air akan mempengaruhi kualiti air minuman. Pencemaran yang kedua ialah pencemaran bunyi. Kesan pencemaran bunyi. Kesan yang pencemaran bunyi terhadap manusia ialah pencemaran bunyi boleh merimaskan, memberi tekanan, gangguan tidur, dan lain-lain. Tekanan akan membawa kepada masalah kesehatan manusia di mana telinga berdegung dan menyebabkan daya ingatan serta serangan panik. Pencemaran bunyi pula boleh memberi kesan kepada kardiovaskular yang menyebabkan peningkatan titik tekanan darah. Pencemaran bunyi juga boleh memberi kesan kepada alam sekitar. Bunyi bising yang terlalu kuat memberi kesan buruk kepada hewan, menyebabkan tekanan dan meningkatkan risiko kematian dan mengganggu hewan berhubung dengan pembiakan. Bunyi juga boleh memusnahkan habitat disebabkan bunyi bising. Contohnya, pencemaran bunyi menyebabkan kematian spesies paus tertentu akibat terdedah dengan sonar yang kuat. Kesan pencemaran udara. Kesan pencemaran udara terhadap kesehatan manusia. Jika menghidup udara yang tercemar, sistem pernapasan akan menyerap berbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Ini menyebabkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan kekurangan oksigen. Kesan pencemaran udara terhadap tanaman. Tumbuhan memerlukan udara dalam proses fotosintesis dan tumbuh besaran. Udara yang mengandungi bahan pencemar mengakibatkan kekurangan karbon dioksida yang memproses klorofil. Ini menyebabkan tumbuhan menguning dan mati. Tumbuhan akan terdedak pada penyakit dan hasil pengeluaran tumbuhan akan terancam. Kesan pencemaran tanah. Tanah akan menjadi beracun. Pembuangan sampah sarap, sisa toksik, dan nuklir menjadikan beracun dan tidak sesuai untuk didiami. Contohnya letupan loji nuklir di Chernobyl, Rusia. Kerusakan tanah dan kualitinya. Tanah yang kurang berkualitas menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayur ditanam tidak hidup dan dengan sempurna dan tidak subur. Hujan asid yang meresap ke dalam tanah, perlombangan yang berlebihan menyebabkan berlebihan. Penebangan hutan dan perlombangan juga menyebabkan tanah terkikis dan rusak. Langkah untuk mengurangkan pencemaran air ialah melalui kampanye kesadaran pihak kerajaan. Kampanye kesadaran ini boleh dijalankan di media massa seperti TV, akhbar, dan majalah untuk menyadarkan kepentingan memelihara sungai, lautan, maupun sumber air di muka bumi. Kampanye kesadaran ini boleh menimbulkan rasa cinta pada air dan langkah untuk berjaga-jaga. Bak kata pepatah, jangan sudah terhantuk baru terngada. Contohnya, kampanye Cintai Sungai Kita. Sambutan kampanye ini amat menggalakkan untuk dijalankan sebagai aktiviti membersihkan sungai secara bergotong royong atau mengadakan kampanye Hari Sungai Sedunia. Langkah kedua ialah bagi mengurangkan pencemaran air ialah melakukan proses rawatan loji kumbahan air. Kumbahan akan melalui beberapa proses pembuangan bahan kimia untuk mengurangkan sejumlah sisa toksik, zat pepejal, dan bahan bukan organik dikeluarkan dengan menggunakan penapis biologi dan proses secara semula jadi merendahkan bahan buangan organik. Langkah untuk mengurangkan pencemaran bunyi ialah dengan penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan perlulah mengetatkan penguatkuasaan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang menyumbang kepada pencemaran bunyi untuk mengawal perkara tersebut dengan mengenakan denda atau kompaun terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab.
Langkah kedua ialah penggunaan teknologi. Teknologi yang semakin canggih dapat mengurangkan atau menyingkirkan bunyi yang kuat dan bising. Bunyi bising dari kapal terbang juga boleh dikurangkan dengan mereka bentuk engine jet yang lebih senyap. Ini dapat mengurangkan tahap bising kepada penduduk yang tinggal berhampiran dengan kawasan lapangan terbang. Langkah untuk mengurangkan pencemaran udara dengan meninggikan serobong asap dan memasang alat penapis udara. Pihak berkuasa harus mewajibkan pihak kilang untuk meninggikan serobong asap setinggi 30 meter ke udara. Serobong asap hendaklah dilengkapi dengan alat penapis asap agar asap yang dilepaskan adalah asap yang bersih dan telah dirawat dan tidak mencemarkan udara. Yang kedua ialah penggunaan petrol tanpa plumbum. Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kendaraan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerobo yang sering berlaku di waktu pagi. Dengan itu, hal ini dapat mengelakkan masalah kesehatan seperti batuk dan selesema daripada berlarutan. Langkah mengurangkan pencemaran tanah dengan yang pertama ialah pendidikan alam sekitar dan kaedah remediasi. Pendidikan alam sekitar dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar dan membantu meningkatkan tahap kesadaran individu tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar. Pendidikan alam sekitar juga akan membantu memahami interaksi manusia dengan alam sekitar tentang bagaimana alam sekitar diuruskan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua ialah kaedah remediasi. Merupakan kegiatan pembersihan permukaan tanah. Terdapat dua jenis remediasi, yaitu on-site dan off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi terdiri daripada pembersihan, vetting injeksi, bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar di bawah daerah yang aman. Setelah penggalian selesai, tanah tersebut akan dibersihkan daripada zat pencemar dengan cara tanah disimpan di bak atau tangki yang kedap, yang kemudiannya zat pembersih dikompakkan ke bak atau tangki tersebut. Dan selanjutnya zat pencemar dikompakkan keluar dari bak dan diolah dengan instalasi pengolah air limbah.